Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, alhamdulillah hari ini 20 hari bulan 6 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, juzuk yang ke-18. Dalam kitab itu 18. InsyaAllah ayat kita pada hari ini bermula ayat 57. Bagi jemaah yang pegang pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 721. Kita baca ayat-ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. InsyaAllah itu ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini. Tajuk ayat-ayat yang kita baca ini iaitulah sifat golongan al-musari'una fil khairat. Al-musari'una fil khairat yakni orang yang laju cepat melakukan kebaikan. Bila dia dengar perkara yang baik, dia buat terus. Tidak ada taradud, tidak ada menangguh-nangguhkan. Maka ini yang mereka puji. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala letakkan 4 sifat, arba'u sifatil musari'ina fil khairat, 4 sifat golongan yang segera melakukan kebaikan. Allahumma ja'alna minhum. Kita berdoa, ya Allah, jadikan kami semua termasuk golongan ini. Golongan yang laju. Laju ke mana? Laju melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bimbang hari ini, kita laju ke tempat lain, kan? Laju ke tempat lain, tapi dalam bab ibadat slow.
perlahan sangat. Tapi dalam bab komen-komen, dalam bab perkara-perkara yang tidak baik, kita segera kita kata usahlah menjadi orang yang segera dalam perkara-perkara keduniaan, tapi biar kita segera untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, tengok ayat yang pertama yang kita baca. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada kemurkaan Tuhan mereka. Ini dia panggil orang yang ada sifat khasyah. Sifat apa? Sifat khasyah, takut. Tengok nota di bawah. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan perihal orang-orang yang beriman, yang taat, mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya. Ada 4 sifat dalam ayat yang kita baca ini, bahawa mereka lah yang segera mengerjakan kebaikan dan berada di barisan hadapan dalam mencapainya. Kita duk main barisan hadapan dalam kerja-kerja yang lain, itu kebajikan. Barisan hadapan dalam membantu orang susah, membantu orang sakit, berhadapan dengan pandemik, tak apa, teruskan. Itu usaha yang baik, usaha yang mulia. Tapi satu lagi barisan hadapan yang kita nak, iaitu di dalam mengejar keredaan Allah Azza wa Jalla. Barisan hadapan di mana? Dalam mengejar keredaan Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita pergi kepada huraian ayat ini, kita tengok munasabah 5 qablaha. Munasabah susunan ayat kita ni. Sebelum masuk ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut satu golongan, iaitu golongan yang menyangka bila mereka dapat harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, seperti ayat 55 dengan 56, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Adakah mereka menyangka bahawa apa yang kami berikan kepada mereka dari harta benda dan anak pinak itu, nusari'u lahum fil khairat, bermakna dengan yang demikian kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Jadi dia ingat ke mereka tu dalam kebenaran, dia duduk atas landasan yang baik. Sebab apa? Sebab Allah dah beri kepada mereka kedudukan dunia. Allah kata apa? Balla yash'urun. Bahkan yang sebenarnya mereka tidak menyenari hakikat. Allah beri itu dia panggil istidraj. Sebagaimana dalam hadis yang telah saya sebut dalam siri yang lepas, kan, bila Tuhan beri dunia ni kepada orang, semua dia beri kepada orang yang baik, yang tak baik. Bagi orang yang dapat habuan dunia, wahum ala ma'asi, sedangkan mereka durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia istidraj. Tulis baik-baik. Apa nama itu? Istidraj. Ma makna istidraj? Artinya Allah beri kemewahan, kekuasaan, kehebatan di atas dunia untuk apa? Supaya mereka makin lara, makin sombong, makin takabur, macam-macam makin lagi. Ini yang kita bimbang. Yang kita bimbang, takut kita juga apa yang kita dapat dalam hidup dunia ni istidraj. Apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang dianugerahkan itu. Maka hati-hati para jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita rasa kita hebat sebab kita sudah kaya. Jangan sekali-kali kita rasa Allah dah beri kepada kita, Allah sayang kepada kita sebab kita dapat kuasa. Nah, semua
Yang diberi itu adalah ujian kepada kita. Sama ada Allah nak angkat darjat kita ataupun Allah nak naikkan kita tinggi untuk dijatuhkan dari tempat yang tinggi supaya jatuhnya sangat terasa. Kalau jatuh dari bawah orang tak terasa, tapi jatuh daripada tempat tinggi itu sangat berbahaya. Maka setelah Allah Ta'ala sebut sifat mereka yang tersebut, kan, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita. Dalam ayat yang lepas sebut tentang orang sombong, Allah Ta'ala sebut tentang puak-puak kafir dan janji Allah ke atas mereka kalau mereka tidak bertaubat. Maka disebut kepada kita di sini 4 sifat yusari'una fil khairat, orang baik, orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Ini sifat mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa supaya Allah jadikan kita di kalangan golongan ini, insya-Allah. Baik. Siapa dia tadi? Yang pertama, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Iaitu orang yang sentiasa bimbang. Khasyah, rasa takut, rasa cemas, rasa macam-macam lah. Kebimbangan tu dalam hati kita ni sangat terasa. Musyfiqun, itu dia panggil, bukan sekat rasa bimbang, tapi mereka juga musyfiqun, juga dalam keadaan takut. Bimbang dengan takut, kan? Dalam surah Al-Ma'arij Allah gambarkan walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Azab Allah Ta'ala itu mereka sangat takut. Sangat takut kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa kata musyfiqun ay khaifun, takut, hazirun, sangat berhati-hati. Wal isfaq inayatun mukhtalitatun bi khauf. Maknanya khauf tu takut, tapi musyfiq, isfaq ni bimbang dengan rasa takut, cemas tu sekali. Bermakna kita sentiasa membuat persiapan lah. Jangan kata takut saja. Kenapa tu tak nampak sediamnya takut ke Tuhan? Bila orang tak pergi solat juga takut. Apa macam tu? Itu dia panggil main-main punya orang, kan. Kalau takut, dia kena ada tindakan. Takut, dia kena ada tindakan. Tak boleh takut dengan mulut saja, cakap takut tapi perbuatan tak takut. Itu yang pertama, iaitulah sifat orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada sifat yang kedua. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Ini sifat yang kedua, beriman, mukmin. Sifat yang pertama sifat takut. Sifat yang kedua dia panggil mukmin, makna orang yang beriman. Apa makna beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Artinya orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah. Kita baca ayat Allah Ta'ala ni kita sudah sebut dalam beberapa siri yang lalu. Ayat Allah Ta'ala ni ada 2. Satu dia panggil ayat musyahadah ataupun ayat manzurah. Ayat yang tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala yang kita boleh tengok. Yang kedua ayatun makru'ah, ayat yang dibaca. Maka di sini para ulama mengatakan dua-dua. Ayat, maksud ayat di sini Al-Quran. Mana kita dengar Quran, kita yakin, kita percaya dan kita beriman. Ini sifat yang kedua, beriman dengan Al-Quranul Karim. Dan juga ada ulama kata al-ayat di sini al-ayatul kauniyah. Yang kedua ayat alam ini seluruhnya. Wal makhluqat ad-dallah ala wujudillah. Dan semua makhluk yang bila kita tengok, apabila kita kaji, kita tadabbur, menampakkan keagungan Allah Azza wa Jalla, itu ayat. Yang kita bimbang hari ni, kita duk tengok ayat-ayat untuk ambil selfie, ambil gambar, tapi tidak menjadi pengajaran kepada kita. Ini yang dibimbangi dan ditakuti para jemaah sekalian.
Baik. Maka ulama tafsir kata ada yang menafsirkan ayat sini Quran. Ada yang mengatakan ayatun al-kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kuasa Allah Taala yang dapat dilihat. Wal ayat, kata di Ibnu Atiyah, hamalaha 'alal umum. Umumlah semua ayat. Yang penting setiap ayat yang boleh memberi kesedaran, keinsafan, menjadi dalail, tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia ayat. Jadi orang yang beriman, sifat dia yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Beriman dengan semua tanda-tanda, ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Yang utama sekali, beriman dengan Al-Quranul Karim. Beriman dengan Al-Quranul Karim. Kemudian daripada Al-Quran itu pecahlah. Kita tengok kepada mana-mana ayat atas dunia ini, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, semuanya menunjukkan tanda annahu Rabbun Wahid, iaitulah kita, semua makhluk ini di bawah taklukan, di bawah pentadbiran Allah yang esa, yang tunggal, la syarikalah. Itu dua. Kita pergi kepada sifat yang ketiga. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Tanda yang ketiga, tidak melakukan sebarang bentuk syirik. Yang pertama takut, khasyah, diikuti dengan isfaq. Yang kedua beriman dengan semua ayat-ayat Allah Ta'ala yang dilihat, yang dibaca. Yang ketiga tidak melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, yang zahirnya, yang tersembunyinya. Tidak melakukan syirik, ay walladzina yukhlisuna li rabbihim, iaitu orang-orang yang bebas dirinya, hatinya daripada sebarang bentuk syirik. Syirik akbar, syirik yang paling besar, yang sangat berbahaya, sudah tentu. Dan syirik di dalam ibadat juga disebut dengan nama syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi, seperti riya, kan? Riya dalam ibadat, nak tunjuk ke orang, kita ibadat nak tunjuk ke orang, kita orang tak tengok, kita pula pergi tayang. Ini yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Sekarang ni kalau ada orang tengok, ketika itulah berlakunya syirik, kita nak tunjuk ke orang. Tetapi ada kalanya orang tak tengok pun kita buat. Contohnya kita solat tahajud lah, solat tahajud di rumah kita. Kita baca Quran, kita bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa tahu. Berlaku di akhir malam, tempat yang mustajab doa. Kita pula pergi tayang cerita dengan orang itu, dia panggil sum'ah, mencari glamour. Ini juga masuk dalam perkara yang juga berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, syirik itu ada dua, syirik yang besar, syirkun akbar, na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala sebab ini syirik yang meruntuhkan keimanan, boleh kekal dalam neraka wal'iyazubillah. Dan juga syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi, yang meruntuhkan pahala amalan. Jadi dua-dua itu sangat berbahaya. Syirik yang besar tu, insya-Allah kita yang sudah beriman ni, kita tak akan pergi lagi lah buat benda-benda tu. Tapi yang kita bimbangnya syirkun khafi, syirik yang tersembunyi ini para jemaah sekalian. Di zaman kita hidup hari ni, zaman IT dia panggil ni, zaman cyber, zaman duduk dalam semua benda nak tayang ni, Allahul musta'an. Kita kena banyaklah ta'ahad al-qalb, jaga hati kita supaya sentiasa murajaah, sentiasa koreksi, sentiasa muhasabah. Mudah-mudahan selamatlah kita daripada runtuhnya pahala-pahala amalan dengan sebab syirkun khafi.
Tiga. Sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi akan apa yang mereka berikan. Dia beri apa? Ulama tafsir menjelaskan pelbagai. Ada yang mengatakan beri zakat. Ada yang mengatakan beri sedekah. Ada ulama kata ghairi zalik, semua bentuk pemberian. Semua bentuk sumbangan. Sama ada kita beri harta, sama ada kita beri nasihat, ataupun kita beri apa sajalah bentuk-bentuk pertolongan. Kan? Bila selepas daripada kita beri, kita buat benda baik, adakah kita rasa tenang? La. Kita rasa happy, saya sudah menjalankan tugas, kita telah tayang-tayangkan apa yang kebaikan yang kita buat? La. Orang yang ni, al-musari'una fil khairat, apabila mereka memberi apa yang mereka berikan kepada orang, tak kiralah apa saja. Tuan-tuan tanda, ulama tafsir kata umum. Sama ada dia dalam bentuk pemberian wajib seperti nafkah kepada isteri, anak-anak, ataupun bayaran wajib seperti zakat, ataupun denda-denda yang dilanggari, kafarah nama dia, seperti orang yang bersumpah, dia bayar dia punya kafarah al-yamin, ataupun apa saja kebajikan yang kita buat. Itu dia panggil hak anak Adam. Kan? Kita beri hak anak Adam. Ataupun kata di para ulama, al-muradu a'malul bir, semua bentuk kebajikan. Saya pilih yang ni sebab dia lebih luas. Maknanya orang-orang yang baik ini, apabila mereka beri, buat benda baik, sedangkan hati mereka gerun gementar. Apa makna gerun gementar di sini? Tengok nota di bawah. Yakni kerana bimbang amal kebajikan, kebaikan yang mereka laku itu tidak diterima, tidak dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita takut. Yang kita bimbangnya, takut amalan yang kita buat itu sia-sia. Sebab apa sia-sia? Sebab kita tidak ikhlas ketika menyampaikan sumbangan. Saya ikhlas Ustaz, mana tak ikhlas? Kalau tak ikhlas baik tidur kat rumah, kan? Contohlah kita beri apa sajalah, beri zakat ke, beri pertolongan ke, beri musaadah. Bagaimana terasa kita kalau kita beri orang tak hargai, tak mendapat penghargaan daripada manusia? Bagaimana kita rasa? Ni hati ni, cek balik. Tak puas hati. Sumbangan yang saya sampai hari ni, pagi sampai tengah hari, seorang pun wartawan tak ikut. Tak ada pun orang ni update di Facebook. Lepas bagi sumbangan duk siasat tengok. Macam mana ni? Ini kerusakan yang berlaku, yang menyebabkan orang musari'una fil khairat gementar, takut Allah Ta'ala tak kabulkan. Bagi kita yang terlibat dengan NGO, minta maaf saya sebut NGO sebab saya pun terlibat juga dengan NGO kebajikan ni, kan. Kadang-kadang bila kita kumpul masyarakat, orang tua-tua, kita menyampaikan sumbangan zakat yang diberi oleh sahabat-sahabat kita yang mewakilkan, tolong bagi Ustaz, ni duit zakat saya, tolong bagi. Waktu bagi tu ambillah gambar, tanda aktiviti. Tapi sewaktu nak post di Facebook, 4-5 kali kita fikir, ya Allah, bimbang saya. Jadi itu di antara. Dan satu lagi, bahasa yang kita gunakan.
Kita NGO ni kita beri sumbangan dengan ikhlas. Orang yang bagi infak masuk ke tabung kita untuk disampaikan kepada orang fakir miskin, ikhlas, insya-Allah. Tapi ada kalanya bahasa yang kita gunakan, bahasa perli, sindir orang. Kalau macam ni lah orang miskin ramai dalam kawasan ni, baiklah aku jadi ketua kat sini. Contohnya, baiklah aku jadi perli kepada orang-orang yang ada kawasan tu, perli kepada pusat zakat, perli. Habis orang dia perli sebab konon-kononnya dia lah yang menyelamatkan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita buat kerja untuk berapa orang? Orang lain jaga satu negeri, mungkin jaga satu negara. Jadi janganlah buat. Kita buat kerja kita dengan ikhlas. Jangan sindir orang, jangan maki orang, jangan kata orang. Kita buat. Satu lagi pesanan kita, jangan menyusahkan orang dan jangan memalukan anak tempatan. Dengan sebab perbuatan kita itu boleh jadi orang akan pandang serong kepada orang tempatan, sedangkan kita pun tak tahu apa hakikat sebenar yang berlaku. Satu kes, bila baca ayat ini, tanda tuan-tuan, ini hadis, ada ini sahih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bila dia baca ayat wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, bila orang ni beri kemudian hati dia gemetar takut, Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang itu, orang yang beri dalam keadaan hati dia takut itu, ahumul ladzina yazni, adakah mereka itu orang-orang yang melakukan zina, orang yang melakukan minum arak, orang yang mencuri, orang itu ke lepas dia buat dosa dia takut? Itu soalan daripada salah seorang isteri Nabi yang sangat hebat, yang sangat cerdik, alimah, faqihah, kan? Orang yang alim, yang hebat. Dia pun fikir macam kita fikir juga. Adakah maksud orang ni selepas dia buat satu-satu perkara dia takut ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, la ya ibnati Siddiq, bukan itu, hei anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Orang ini walakinnahu, mereka yasumu wa yusalli wa yatasaddaq. Maksud ayat ini orang yang solat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, maknanya orang yang telah buat khairat, segala kebajikan. Wa yakhaf, tapi mereka bimbang, la yuqbalu minhu, dia bimbang kebajikan-kebaikan yang kita buat dibimbangnya takut Allah tidak kabul, Allah tidak terima. Allahul musta'an. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat kepahaman yang jelas, daripada pertanyaan Sayyidah Aisyah kepada ayat ini. Maknanya, kalau orang buat dosa takut, orang ahli-ahli maksiat takut, patut pun mereka takut sebab dia derhaka. Tapi yang maksud orang yang baik di sini, iaitulah ahli-ahli ibadat, ahli-ahli kebaikan. Mereka yang takut. Takut apa? Apa yang mereka takut? Takut tidak dipuji, takut tidak mendapat liputan, takut tidak mendapat penghargaan. La yakhafun, mereka takut la yuqbalu minhu, mereka takut ibadat kebaikan yang kita buat ini dibimbangi Allah tidak kabul. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ini yang kita takut. Ini kita letak di situ. Karena itu kita baca dalam gaya ulama-ulama salafus salih, sebelum sampai Ramadan mereka berdoa beberapa bulan, balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Selepas Ramadan mereka berdoa lagi. Apa yang didoakan? Wastasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah terimalah segala kebajikan ibadat yang kami lakukan di bulan Ramadan. Ini kita selepas berlalunya Ramadan sudah sebulan lebih ni,
Berapa kali kita doa, ya Allah kabulkan segala amal kebajikan yang kami lakukan di bulan Ramadan, segala kebajikan yang kami sedekah, segala pertolongan kebaikan yang kami lakukan. Jangan mengadu kepada orang, kita mengadu kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita lakukan. Ini yang sepatutnya para jemaah sekalian. Baik, jelas pada kita 4 sifat. Sifat yang pertama khauf, takut. Sifat yang kedua, apa tadi sifat yang kedua? Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, segala ayat-ayat Allah. Sifat yang ketiga, menjauhkan diri, bersihkan diri daripada segala bentuk syirik. Syirikun akbar, syirikun khafi. Syirik yang besar, syirik yang tersembunyi kita jauhi. Sifat yang keempat, hati sentiasa bimbang, cemas, gerun, takut Allah Ta'ala tidak terima kebaikan kita buat. Baik, kalau ini sifat yang ada, annahum ila rabbihim raji'un. Kenapa mereka bimbang? Kenapa mereka takut? Sebab mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi kita yakin, orang yang yakin kembali kepada Allah, ini je orang yang takut. Tapi orang yang tak yakin, apa dia sibuk? Kan, apa yang dia nak sibuk-sibuk? Kita termasuk di kalangan orang yang yakin, insya-Allah. Baik, Allah Ta'ala bagi sijil penghargaan, sijil pengiktirafan. Apa dia kata? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allahu Akbar. Mereka itulah, ulaik. Siapa mereka itu? Yang ada 4 sifat tadi. Ingat balik tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, 4 sifat. Ulaik, mereka itu. Isyarat tu kembali kepada yang paling dekat. Yusari'una fil khairat, orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka itulah orang-orang yang mendahului pada mencapainya. Jadi Allah Ta'ala puji kumpulan itu, orang yang segera melakukan kebaikan, orang yang segera melakukan ketaatan, taqarruban ilallah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencapai darjat yang tinggi, darjat mardatillah, keredaan Allah Azza wa Jalla, untuk mendapat mahabbatullah, kasih Allah kepada kita, maka mereka segera melakukan kebaikan. Tak tangguh-tangguh. Ada ulama kata segera melakukan kebaikan tu macam-macam tafsiran. Dia kata apa? Bila dengar je azan, segera melakukan solat. Bila cukup tempoh haul nisab zakat, tak tangguh-tangguh, bayar terus. Apabila sampai waktu dengar cerita orang mendapat kesusahan, perlu bantuan, nombor 1 ada kat depan. Artinya orang ini dalam perkara kebaikan, dia panggil barisan hadapan. Barisan hadapan. Sebab itulah kata di Ibnu Juzai rahimahullah, dia kata dalam maksud yusari'una fil khairat, yang pertama, mereka segera melakukan ketaatan, 1. Wal akhir annahum yata'ajjaluna thawabal khairat. Ada juga orang yang segera nak pahala. Jadi dua-dua tu baiklah. Bila kita kata kita dengar, saya dah dengar, dah belajar dengan Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayhi, iaitulah solat sunat. Solat sunat apa? Projek mega mampu milik. Saya tak nak ulang lagi projek mega ni apa dia. Tuan-tuan sudah baca dalam kertas kita ni kan. Solat-solat sunat ni. Tak tinggal dah kita. Bila kita dengar zikir yang disayangi oleh Allah 4 kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Jarang lidah kita tak bergerak kecuali
Itu ya kalimah yang keluar daripada mulut kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Artinya cepat. Sebab kita nak pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Alhamdulillah. Untuk motivasi kepada para jemaah sekalian, sebuah buku nota yang saya usahakan, nama dia Sunnahmu Amalanku. Naik. Buku ni menarik tuan-tuan. Cari dia. Sunnahmu Amalanku. Alhamdulillah buku ni ana dah baca daripada awal sekali dengan huraian, penjelasan, syarah, pembetulan silap cetak. Biasalah cetak buku ni ada silap, ada salah. Kita betulkan. Alhamdulillah kita sudah baca hampir khatam di Masjid Sultan Yahya Petra, Masjid Bandar. Macam tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita sudah ada. Alhamdulillah. Cari buku ni, nama dia Sunnahmu Amalanku. Saya bawa di muqaddimah kitab ini ada beberapa kisah bagaimana para sahabat bila dengar apa? Bila dengar mana-mana hadis. Contoh hadis yang kita bawa di sini, apabila Ummu Habibah ni isteri Nabi, nama dia Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Dia cerita dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia jaga solat sunat muakkad, qabliyah, ba'diyah, sebelum solat fardu, selepas solat fardu, 12 rakaat satu hari satu malam, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas asar, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 12 rakaat. Ummu Habibah Ramlah radhiyallahu anha kata apa? Ma taraktuhunna. Tak pernah lagi aku tinggal semenjak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Jangan tanya waktu dia uzur, itu cerita lain. Uzur tu uzur syar'i kan. Adik dia pula nama Ambasah. Dia kata apa? Tak pernah aku tinggal 12 rakaat ini semenjak aku dengar daripada kakakku Ummu Habibah. Mari rawi yang ketiga pula, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Ambasah. Mari rawi yang keempat pula, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada rawi yang Allahu Akbar. Ini cara bagaimana gaya para sahabat apabila menerima kebaikan. Yusari'una fil khairat. Dengar sekali hadis, kita pastikan hadis ini sahih, hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung tak mau tinggal. Kita ni pula asyik tanya, yang 4 kali dia tanya soalan sama. Ustaz, solat sunat ni bagaimana? Tanya pula, besok tanya lagi. Soalan yang sama, soalan yang berulang, tapi dari sudut istiqamah kita dengan amalan bagaimana? Ambil dalam nota kita ni kecil, nama dia Sunnahmu Amalanku. Tapi tak cukup. Tuan-tuan kena ambil pada rakaman kita, tengok dalam rakaman supaya kita lengkapkan perbincangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan buku nota ini ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian, insya-Allah. Baik, kita tamatkan ayat kita. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu orang yang ada 4 tadi, orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan. Yubadiruna, makna berlomba-lomba melakukan amal ketaatan. Bila dengar aja, dengar yang sahih. Hari ini saya bagi peringatan, ada juga orang yang duk sebar-sebarkan, siap dengan video pendek, buat TikTok lagi, nak kempen amalan-amalan yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati. Dia kata, Ustaz, janganlah pula samakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Kita tak samakan, tapi kalau ulama dah letak tempo bahawa hadis dhaif yang berat, kita duduk sebar-sebar juga kelebihan tu, kelebihan ini, ataupun langsung tak ada hadis sebar juga, ini berat. Jadi para pelajar, belajarlah betul-betul, kita pastikan bahawa amalan yang kita buat ini warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang dengan dia, kita amal dengan dia, kita peganglah sebagaimana sahabat-sahabat tadi menggambarkan, bila dia terima, aku tak akan tinggal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila Nabi kita wasiat pada dia 3 perkara, Abu Hurairah kata, aku tak akan tinggal lagi apabila aku dengar wasiat ini dari Nabi. Ibnu Umar sama juga. Allahu Akbar. Baik. Wahum laha sabiqun. Mereka lah orang yang mendahului pada mencapainya. Maknanya laju sekali mereka itu nak buat kerja, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan.
Baiklah, kita pergi kepada ayat terakhir dalam siri ini, iaitu dua perkara asas kepada perjalanan kita ni, perjalanan agama kita ni. Tengok ayat yang ke-62. Tanda tuan-tuan, ayat 62, ayat terakhir untuk perbincangan kita ni. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan kami tidak memberati seseorang melakukan amalan, melakukan ibadat, melakukan suruhan Allah Azza wa Jalla, melainkan apa yang terdaya olehnya. Setakat mana dia mampu. Setakat mana yang dia mampu. Tengok nota di bawah. Yakni, di dalam agama Islam tidak ada perintah-perintah Allah yang menyusahkan untuk atau memberati. Orang yang sehat dan orang yang uzur, lemah, sakit, tak berdaya, tak kuat, masing-masing dapat mengerjakannya sekadar kemampuan dan kesanggupan. Solat, berdiri, rukun. Saya tak mampu nak berdiri. Uzur, lembek, kena stroke, kan? Kita boleh duduk. Tak mampu nak duduk. Boleh je kita baring sambil solat. Solat berbaring, boleh. Bila waktu sakit. Saya tak mampu nak puasa, tua, tak larat dah, ataupun sakit, tangguh dulu. Sihat, qada. Tak boleh tangguh dah ustaz. Umur tua tak akan jadi muda. Kita diberi kelonggaran untuk bayar fidyah. Artinya, dalam Allah Ta'ala sebut dua hukum yang besar dalam prinsip agama kita ni, ad-din yusrun, prinsip agama kita tu mudah, iaitu amalan hamba Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala tidak berat lebih daripada apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu, itu yang kita buat. Yang tak mampu, diberi kelonggaran. Bukan jangan tak buat, lah, diberi kelonggaran. Yang kita mampu, alhamdulillah. Yang tak mampu, diberi kelonggaran, rukhsah. Dalam bahasa kita dia panggil rukhsah. Allah Ta'ala beri kelonggaran. Alhamdulillah. Tapi jangan dilonggarkan sampai tak ada skru. Ya. Ini kita bimbang hari ini. Agama itu mudah. Tapi yang menjadi masalah, mempermudahkan agama, lah, itu tidak boleh. Mempermudahkan agama tidak boleh. Jadi ayat ini datang setelah Allah Ta'ala gambarkan kepada kita sifat-sifat yusari'una fil khairat. Jadi kita bimbang, takut, salah faham. Bila nak segera agak kena buat yang kuat-kuat, lah. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat yang kita baca di akhir Baqarah, dalam ayat ini wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Sekali lagi Allah Ta'ala tegaskan. Tuhan kata aku tidak paksa buat lebih-lebih, kita buat yang berat-berat sampai manusia ni tak mampu nak buat. Tapi jangan pula sampai tak buat langsung. Seperti apa yang berlaku kepada sebahagian masyarakat. Bila dia sakit je masuk hospital, habis. Jam terus, tak ada ibadat, ada solat pun tidak, apa pun tidak. Kita kata itu bukan agama mudah, itu nama dia mempermudahkan agama. La. Agama itu mudah, tapi jangan mempermudahkan agama. Baiklah. Tuan-tuan tanda, ayat yang pertama yang menyebut masalah surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha, yang menjadi bacaan kita pagi petang, insya-Allah. Baik, hukum yang kedua, waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Dan di sisi kami ada sebuah kitab suratan amalan yang menyatakan segala-galanya dengan benar. Maknanya catatan amalan yang dibuat oleh para mereka alal haq, tidak ada sebarang penyelewengan, tidak ada sebarang
orang panggil salah tulis. Tak ada. Yang salah tulis ni kita. Sama ada kita salah tulis ataupun tulisan betul kita salah tafsir. Jadi kadang-kadang kita tafsir, kita salah faham bahasa orang ataupun kita takwil percakapan macam-macam. Maka dalam ayat ini Allah bagi jaminan catatan amalan wahum la yuzlamun, sedang mereka tidak diunanyai sedikit pun. Tengok nota di bawah. Yakni masing-masing akan dibalas dengan seadil-adilnya menurut amal-amalnya yang tersebut. Yang baik dibalas baik, dan yang jahat, yang buruk dibalas buruk. Kata di para ulama, oleh kerana amalan kita ni banyak, kan, banyak lama masa, daripada awal dulu sampai ke mati, ada orang 70 tahun, ada orang 100 tahun pun ada, kan. Banyak amalan, setiap hari berapa amalan, setiap masa berapa lama kita punya tempoh, kan. Maka Allah Ta'ala jamin di sini, aku lantik penulis, pencatat dengan telus, dengan adil, wahum la yuzlamun, kamu jangan bimbang, takut-takut dizalimi oleh katabat, oleh para penulis malaikat. La, tidak. Kerana itu di hari akhirat esok Allah bentangkan kepada setiap orang tu laporan, rekod amalan. 99 sijilat buku rekod. Baca sendiri. Baca, tengok, semak. Tuhan tanya, ada nak bantah? Ada tak setuju dengan malaikat tulis ni? Ada fakta tak betul? Subhanallah. Semuanya mengakui, la ya Rabbi, betul. Dalam keadaan kita takut, Allah Subhanahu wa taala yang maha rahmat kasih yang belah kepada hamba dia, Allah kata apa? Satartuha lakum fid dunya, sebagaimana aku sembunyikan dosamu atas dunia dulu, hari akhirat ni aku maafkan. Subhanallah. Itulah rahmat Allah Ta'ala yang kita harapkan. Jadi pada hari akhirat esok semua orang akan dapat suratan amalan. Suratan amalan. Jadi Allah jamin di sini la yuzlamun, tak ada siapa yang apa? Tidak ada siapa yang dizalimi. Semuanya telus. Tidak ada, tak perlu kepada peguam, tak perlu kepada siapa, masing-masing boleh bercakap sendiri. Mulut cakap banyak, mulut disil, ditutup. Baiklah, kita tutup perbincangan kita dengan beberapa faedah yang ringkas. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala letak satu sifat, nama dia Ar-Raja. Ar-Raja wal Khauf. Dua sifat ni mesti berjalan serentak. Mengharapkan pahala, takut Allah tak terima pahala kita. Bila kita harap pahala, kita akan buat banyak, kan? Tapi bila selesai kita buat, kita takut Allah tak kabul, maka kita berdoa, kita ikhlaskan supaya apa yang kita lakukan kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Letak dia. Dua sifat ini mesti ada dalam seorang, berjalan serentak. Khauf, raja. Takut, harap. Harap Allah beri pahala, takut Allah Ta'ala tak terima. Dua. Maka yang kedua, sifat ni Allah Ta'ala sebut walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Ayat ini menunjukkan bahawa iman kita sentiasa bertambah apabila kita tadabbur pada ayat-ayat Allah. Bila kita baca Quran, kita tengok kepada makhluk-makhluk ini, bertambahnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan tadabbur, dengan ta'ammul, tafakkur, menambahkan keimanan kita kepada Allah. Karena itu kita kena sentiasa baca, sentiasa melihat, sentiasa berfikir kepada makhluk Allah. Allahu Akbar. Yang ketiga, kata Al-Hasanul Basri, tanda tuan-tuan, Al-Hasanul Basri, ulama tabi'in, dia kata apa? Orang mukmin mengumpul dua sifat, ihsan wa syafaqah. Buat dalam keadaan kita bimbang. Bimbang. Buat benda baik, bimbang takut tak terima. Itu sifat orang mukmin. Wa innal munafiqa,
Orang munafik jama'a isaah wa amna. Dah buat benda buruk, benda tak baik, tapi confident, yakin, tak ada masalah apa-apa. Tuhan kabul lah amalan. Itu sifat munafik. Na'udzubillah. Maka sifat orang mukmin seperti dalam ayat ini, sifat orang mukmin dalam ayat surah ayat yang kita baca ni lah. Sifat orang munafik dalam surah Al-Qasas ayat 78, innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku buat ni mengikut kepakaran saya. Apa cakap banyak awak. Na'udzubillah main puak-puak ni kan. Kita kata na'udzubillah min ghadabillah. Yang ketiga, keempat lah. Faedah kita yang ketiga, yang keempat. Allah Ta'ala puji orang yang segera melakukan ketaatan. Allah Ta'ala puji setiap orang yang segera melakukan ketaatan mendapat kepujian Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena cepat. Kalau agak azan tu jangan tangguh-tangguh, lambat lagi nak asar baru azan lah. Segera ambil wudu, solat sunat qabliyah. Kemudian kalau waktu tak ada PKP kita pergi masjid. Artinya bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, kita kena ada sifat khasyah dengan isfaq. Takut yang menaruh kebimbangan. Jangan kata takut saja, tak boleh juga. Jadi ayat ini bukan tikrar, sebab ayat ini menjadi takkid. Takut dan bimbang, Allah Ta'ala tidak kabulkan. Yang kelima, 6, tandalah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wallazina yu'tuna ma atau, orang yang beri. Kata ulama tafsir, kenapa Allah Ta'ala tak sebut yu'tuna sadaqat, beri sedekah? Sebab setengah ulama tafsir kata apa yang mereka beri di sini zakat. Jadi jawab di ulama yang lain, hikmah Allah Ta'ala guna atau, ma atau, apa yang kamu beri, liya'umma kulla asnafil ata, supaya umum segala bentuk pemberian. Kalau Tuhan sebut sedekah saja, sedekah yang masuk. Bila dia sebut apa yang kamu beri, maka general. Jadi semua bentuk pemberian kebaikan masuk belaka. Alhamdulillah. Yang seterusnya, ayat ini juga mengajar kepada kita tidak ada syariat Islam ini yang berat, yang tak mampu dipikul oleh hamba Allah Azza wa Jalla. Sama ada kita nak buat atau kita tak buat, itu cerita lain. Yang terakhir, yang menakutkan, tengok ayat kita yang terakhir. Allah kata apa? Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi. Kami ada tulisan yang berkata, yantiqu mana bercakap dengan benar. Maka di sini ulama kata istadalla ba'dul ulama, sebahagian ulama mengambil istimbak daripada ayat ini, man kataba, siapa dia tulis surat, tulis memo, tulis nota, tulis komen, faqad kallamahu, bermakna dia telah bercakap. Awak tak cakap dengan saya, contohnya tak ada arahan pun, ni surat ni, memo ni apa benda? Sampai ada memo, sampai dah, memo itu sudah dikira cakap, cuma tak cakap mulut. Baik, bagi kita sekarang ni, saya tak cakap sepatah pun dengan orang hari ni Ustaz, tapi tangan duk share, duk komen, duduk like, duduk benda-benda yang fitnah, bermakna setiap kita tulis itu juga dikira bercakap. Yantiqu bil haqq. Dalam ayat Quran lain Tuhan sebut ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bercakap sepatah pun dengan perkataan kecuali malaikat tulis. Di sini ulama tafsir kata sama juga, siapa dia tulis, sesiapa yang menulis, mencatat, maka dia dikira bercakap. Dalam ayat ni sebalik pula, yantiqu, bercakap tapi dengan tulisan. Tamatlah kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 63 dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.